Okey, jap. Sebelum saya masuk teknik, saya nak tanya korang, ada apa-apa soalan tak? Kita nak jawab soalan sebelum saya masuk teknik. Ada tak soalan? Faham sikit-sikit lah. Tak ada clear setakat ni okey. Boleh faham. Teruskan faham sikit. Saya kurang faham SNR lagi. Okey, tak apa. Kalau kurang faham SNR lagi, nanti korang praktis je. Sebab benda yang sama. Boleh teruskan clear. Alright. Okay. So, saya teruskan Okay. Alright. So, untuk teknik rasa Tokmat ni, kita ada beberapa SOP lah. Okay. Beberapa SOP. Yang pertama, okay, first kali adalah okay, SOP teknik rahsia. Right. So, SOP dia adalah first kali. Dia ada 4. Ada 4 SOP. Saya nak korang salin. Okay, korang salin and then nanti kita tengok contoh. Okay, lepas tu nanti korang buat juga. Alright. So, first kali adalah kita kena cari SNR di time frame SNR di time frame daily atau H4 atau H1. Okay. Daily, H4 atau H1. So SNR ni kena faham lah, macam saya kata tadi, kita ambil shadow sahaja. Shadow sahaja. Alright. So yang kedua adalah kita tunggu price masuk SNR. Tunggu price masuk SNR. Maksudnya kita dah mark dah ni. Okay, kita dah mark ada breakout. Okay, katakan resistance ataupun support. So, tunggulah price masuk. Sebagai contoh kat sini kan. Ni adalah daily ataupun H4. So, kita mark SNR. And then kita tunggulah price masuk SNR. Okay, itu nombor 2. Nombor 3 adalah bila price dah masuk, kita buka SNR ni, kita mark shadow je tau. Ingat Nombor 3 adalah bila price masuk, okay, buka time frame M1 atau M5 untuk cari pattern rahsia Tokmat. Okay, pattern rahsia ni apa? Ini yang kita akan belajar lagi. Okay, right. And then pas nombor 3 dah settle, kita buy atau sell lah. Okay. Kalau saya tak buy lah. Kalau sell lah. Lepas pull back lah. Dekat SNR. Okay. So saya bagi masa dalam 15 saat untuk korang salin. Okay. Kalau korang nak screenshot pun boleh, tak ada masalah. So kena fahamkan. Okay. Awal-awal mungkin korang akan blur sikit. Jangan risau. Benda tu biasa. Okay. Tak ada orang, mungkin ada lah kan. Mungkin ada lah yang boleh catch up laju. Tapi ada yang mungkin agak slow sikit. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting korang jangan give up lah. Okay. Untuk study. Alright, dah settle Okay, so sekarang ni kita nak tengok. Sekejap Sekarang ni kita nak tengok apa setup buy ni, apa setup sell. Alright, so saya tunjuk buy setup dulu. Okay, buy setup. So first kali ni teknik rahsia ni yang nak ni, pattern rahsia.
Ini pattern rahsia. So, kalau korang nak tunggu nombor 3 ni, kita nak cari apa? Kita nak cari yang ni lah. Ni untuk buy. Okay, contoh. Contoh untuk buy. Okay. Ni. Right. Price buat resistance, 1 resistance, 2 resistance. Okay. Minima 2 resistance lah. Okay. 2 resistance. Kalau ada 3 pun boleh, tak ada masalah. Minima 2 je. Untuk apa? Setup ni 2 pun dah okay. And then price akan buat support. And then price akan break. Break apa? Price akan break kita punya resistance 1, resistance 2, kemudian price akan turun balik masuk support kita. So kita akan buy kat sini. Okay. So tengok tengok betul-betul saya buat yang lain. Okay, first sekali kita nak cari setup ni. Okay, korang kena faham. First sekali price akan buat 1 resistance, kemudian dia akan buat resistance yang kedua, kemudian dia buat support. Macam mana dia nak tahu dia buat support? Bila dia naik tu maksudnya dia buat support lah. Okay. Bila dia naik ni, inilah support dia. Okay, kalau tak ada support dia takkan naik. Alright. And then price naik. Bila price naik ni, dia break kita punya resistance. So logiknya kenapa? Okay, logiknya kalau dia nak turun, should be dia tak boleh break. Okay, ini pun dia tak boleh break. Kalau dia nak turun, okay, dekat sini dia dah boleh turun. Faham tak? Maksudnya dia tak boleh break lah. Okay, so dekat sini pun dia kena turun. So bila dia break resistance, maksudnya dia nak naik lah. Okay, dia nak naik. So dia dah break resistance yang pertama, resistance yang kedua. Kemudian bila price turun balik, okay, kita buy dekat support. Okay, buy always at support. Okay, ini korang kena faham. Kita always buy dekat support. Okay, tu yang pertama untuk setup buy. Korang kena tahulah pattern ni, kena ingat, right? So sell pula. Kita tengok sell. Okay, contoh sell. Okay. Sell pula macam mana? Okay, sell. Tengok. Okay. Right. So dekat sini ada satu support. Dekat sini ada satu support. Kemudian price buat R. Maksudnya dia dah naik sampai resistance. Price turun. Okay, price turun balik. Sampai dia break kita punya support yang pertama. Dia break support yang kedua. Kemudian price naik balik dekat R. Kita akan sell. Logiknya kenapa? So kita tengok pula. So first kali price naik kan, dia buat support. Okay, balik. Okay, S1, S2. Alright. So support yang pertama, dan support yang kedua. Kemudian price naik, dia buat resistance. So kena faham, kalau price nak naik, dia tak boleh break support yang pertama. Ataupun dia tak boleh break support yang kedua. Okay, should be, kalau price betul nak naik, dia dah sampai dekat sini, dia akan naik lah. Okay, ataupun dia dah sampai dekat support 1 ni, dia akan naik lah. Tapi apa yang dia buat? Apa yang price buat? Price break kedua-dua support kita. Bermaksud price nak turun. Okay, ingat bila price dah break support, maksudnya dia nak buat support yang baru. Okay, so dekat mana the best tempat yang untuk kita sell adalah di resistance. So kita tunggu price naik balik. So kita akan mark lah zone resistance ni, dan kita akan sell. Okay, so satu lagi,
biasanya, okay, biasanya kalau kita nak mark kan, kita nak mark SNR, kita akan mark di shadow lah, di shadow dia. Okay, shadow. So pattern rahsianya biasanya akan terbentuk di sini lah, di shadow. Alright, so jom kita tengok di chart. Alright. Okay. Okay, contoh kita tengok dekat chart. Okay, first kali apa? First kali ni saya dah mark lah tadi untuk senang. Okay, first kali adalah first SOP kita adalah SNR di daily. Sekejap minum air. Okay. First kali adalah SNR di daily. Okay, ni contoh ni contoh SNR di daily. Alright. So first kita mark SNR dulu. Macam mana nak tahu SNR? Buka je line chart. Inilah SNR. Okay, kita ada support. Tak? Ni kan resistance. Resistance dia dah break, dibentuk support. So kita akan mark dekat sini. Okay, kita akan mark dekat support lah. So first kita mark di time frame daily. Okay, time frame daily ataupun H4, H1. Okay, so mark shadow. Okay, so kita buka lah candlestick. Ni shadow dia. Right, kita mark je shadow. And then yang kedua, SOP yang kedua, kita tunggu price masuk SNR. Maksudnya kita dah mark sini kan, kita nak tunggu price sinilah, price sini masuk. And then yang ketiga adalah kita cari pattern rahsia di time frame M1 ataupun M5. So macam sini, okay, macam tadi kita mark H4. Okay, ni SNR kita. Okay, ni kan resistance, dia dah breakout sini, dan dibentuk support. So ni SNR kita lah, kita mark. So kita target price datang sini, kita nak tunggu dekat sini untuk kita buy. So dekat sini lah kita akan cari pattern rahsia. So maksudnya pattern rahsia apa? Pattern rahsia buy. Okay, so kita buka H1. Okay. So dekat sini, okay, dekat sini pun sebenarnya korang dah nampak kalau buka line chart kan, dia sebenarnya sideways. Okay, dia biasa pergerakan price ni dia akan macam ni je. Momentum maksudnya, sekejap ni korang ingat lah. Okay, momentum and then sideways. Adapun sideways momentum. Okay, so tengok kat sini. Okay, price turun. Tengah turun laju ni, okay, janganlah kita entry terus. So bahaya kan? Bahayalah kalau tengah turun laju tiba-tiba kita nak entry. Tengok kat sini. Kan? Kita tengok dekat candle ni. Nampak? Tengah bearish tiba-tiba korang nak entry kan, tanpa ada confirmation. Sebab tu teknik rahsia ni membantulah. Okay, alright. Okay, kita tengok sekali lagi line chart. Okay, so dekat sini sebenarnya price sideways. Okay, dia sideways dalam zone kita. So price turun, dia masuk zone kan? Dia masuk zone ni tapi dia sideways dulu. Sideways. So kita nak cari pattern rahsia sebenarnya. So pattern rahsia kita tadi ingat tak? Kita kena buka pun. Buka M5 atau M1. Okay, kita mark dulu. Okay, kita cari yang kita mark tadi. Okay,
Okay. So SOP yang ketiga adalah bila price dah masuk SNR kita, so maksudnya ni lah zone-nya. Buka. Ni zone SNR kita. Zone SNR kita. So bila price dah masuk SNR kita, kita buka time frame M1 ataupun M5 untuk cari pattern rahsia. So korang carilah. So macam ni sideway kan. So macam ni sideway. So cari dekat sini. Ada tak pattern rahsia? Biasanya bila muncul pattern rahsia ni dia akan terus naik lah. Okay. So kita tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Ada tak pattern rahsia? Okay, so dekat sini saya nampak satu. Okay, pattern rahsia. Okay, tengok Ini untuk pattern rahsia. Pattern rahsia apa? Pattern rahsia buy. Okay, dia buat satu resistance. Dia buat satu resistance. Kemudian dia buat support. Betul tak? Nampak Dia buat support. Kemudian price tu dia break. Dia break kita punya R. Dia break kita punya R. Okay. So, kemudian dia nak turun, kita mark. Okay. Kita mark balik kita punya support kita lah. Okay. Support kita. Untuk kita buy. Sekejap saya nak buka komen lah. Korang nampak tak? Nampak tak? Kita punya pattern rahsia kan macam ni tadi. Okay. Then okay. R support. Okay. Okay, ada yang tanya kenapa tak buat mula-mula masuk? Okay, carilah kalau jumpa boleh buat, tak ada masalah. Okay, sebab tadi kan saya tunjuk dekat korang, itu adalah sideway. Okay, biasa price akan masuk sideway. Biasa sideway kita tak ada confirmation lagi. Okay. Support tu kena dekat SNR, betul. Support tu kena dekat SNR. Alright. Okay, so kita sambung Right. So kita tengok. Katakan kita dah mark. Kita boleh mark dekat support ni. Okay, nampak. So bila price datang balik, dia akan datang dekat support sini lah. 15. Okay. Nampak tak dekat sini? Dekat sini kita entry. Okay, tadi ada yang tanya kenapa tak entry dekat sideway? Okay. Kalau ada dekat sideway boleh buat, tak ada masalah sebab sini still dalam zone. Okay, sini dalam zone. So bila price dah touch kita punya zone, dia sideway dulu. Sideway. Then dia break kita punya sideway. Macam saya kata tadi, bila price break kita punya sideway, kita mark lah satu. Dia sebenarnya yang ni bila kita dah zoom in tau. Kalau zoom out, dia macam ni. Dia di dalam SNR sebenarnya. Okay, kalau kita zoom out ni macam ni. Break, pull back, entry. Ini yang kita belajar. Nampak tak? Sideway, breakout, pull back, entry. So sekarang ni kita nak teknik rahsia ni, kita nak entry di lower time frame. So macam mana korang nak faham? Inilah titik. Kan contoh je. Buka di M5. Okay, mana dah tadi? Sekejap. Sekejap hilang. Tak nampak
Okay, dekat sini Kat sini ke tadi? First. Okay, tak apalah. Okay, kat mana dah saya pun tak ingat dah tadi. Alright, itu yang pertama. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua sama juga. Yang kedua kita tengok contoh. Okay, saya tunjuk ni lah yang reason dulu. Saya tunjuk reason dulu. Sekejap lagi kita masuk teknik rahsia balik. Saya tunjuk reason sell. Okay, sell last week. Okay, saya tunjuk reason sell last week. Kita dapat sell dekat mana? Sekejap Okay, Tok Mat bagi entry sell di area sini lah. Kan, resistance ni. So first sekali, kenapa? Korang kena tahulah reason. Kita tak boleh follow signal je kan. So korang kena tahu reason entry. Kenapa? Alright. So first sekali adalah bila kita buka time chart, di sini ada satu breakout. Maksudnya resistance lah. Okay. Di sini ada satu breakout which is resistance kita. So bila breakout, okay, price akan pull back. Okay, bila price pull back, kita take entry lah. So sekarang ni kita tengok kat sini. Okay, jangan. Sekejap saya mark balik Mark je kita punya shadow. Okay, ni shadow kan. So boleh mark. Mark shadow untuk kita entry di resistance. Dan kemudian kita filter balik. So reason dia adalah saya rasa 3 minit kot Tok Mat bagi entry sell kan sebelum news kan. Kita tengok dekat sini. Sekejap Okay. Bila price masuk, okay, contoh bila price masuk kan, bila price masuk dekat sini, korang buka M1 atau M5. So reason dia last week adalah disebabkan oleh ni. Okay. Okay. Last week juga kita belajar tentang apa? Reversal pattern. Okay. Reversal pattern apa yang ada dekat sini? Cuba korang komen sikit. Saya nak tengok. Apa yang korang nampak? Apa yang korang nampak dekat chat? HNS. Okay. Alright, so kita tengok. HNS. Apa tu HNS? HNS ni adalah head and shoulder. Yang mana dia buat pattern shoulder, head, shoulder. So, mungkin ada yang baru dekat sini. So, saya jelaskan sikit. Apa tu HNS? Okay, apa tu HNS? HNS ni adalah pattern yang mana bila price tengah uptrend, dia buat HNS untuk dia tukar ke arah downtrend. Okay, itu simple explanation lah untuk HNS. So dekat sini kita ada pattern HNS. So kita nampak yang mana price buat dia punya left shoulder dia, then dia buat head, and then ni adalah left shoulder. So macam mana kita nak marking? So saya pernah ajar korang dulu last week. Okay, macam mana kita nak entry sebenarnya? Okay, adakah kita nak entry dekat sini ataupun dekat sini? So biasanya kita entry macam ni lah. Kan, contohnya saya ni kan HNS. Sebelum terjadinya HNS, kita tak boleh terus entry masuk sini kan. Kita tak boleh terus entry. So kita kena bagi dia complete dulu. So macam ni dia dah complete lah. Macam ni dia dah complete HNS dia.
So kita mark lah. Kita mark dekat mana nak mark. Kita mark daripada dia punya shoulder dia ataupun kita shoulder dia and then ke head dia atas. So mark je kat sini. So HNS ni maksudnya kalau price tu nak turun, dia akan tunjuk di lower time frame dulu. So M1 kita dapat jumpa awal lah. Maksudnya kita dapat tengok awal. So maksudnya dia dah bagi sign dekat kita dah. Yang mana dia nak turun. So bila price masuk balik, kan kita entry lah. Nampak tak? Ni zone yang kita ambil ni. Bila price masuk balik, kita just entry. So dekat sini saja dia dah turun berapa? Okay. 190 pips. Okay. 190 pips. And then ada Tok Mat ada bagi juga setup buy kan. Kita tengok. Dekat sini pun korang buka je line chart. Okay. Macam yang kita belajar tadi. Cari SNR. Cari okay. Cari SNR, cari SNR. So dekat sini mana SNR yang ada? So first kali ialah saya ada sini. Satu. Okay. Right. And then cari lagi. Sini pun ada. Ini adalah support lah. Right. So bila kita buka candlestick, so kita tengok kat sini. Tak silap saya, Tok Mat ada bagi signal dekat sini. Dalam 20 pips rasa buy. Dia akan buy kejap. Nampak tak? Sini dalam 20 pips. Okay. Tapi still risky lah sebenarnya kan. Kita boleh buy kejap. Tak ada masalah. Kita boleh curi-curi buy. Tapi still momentum sell. Dan lepas tu sell berapa pips? Dalam 70 pips. Okay. So dekat sini, kenapa boleh sell? Okay. So bila price dah buat support, okay, kita bayar kejap. And then sini adalah ada breakout. Nampak tak? So dia nak turun balik. Okay. Dia nak turun balik. So sini adalah support lah. New support. Okay. So kalau kita tengok tadi. Sini. Sekejap. Okay. Saya mark balik supaya korang nampak. Ni saya tandakan resistance tak. Okay. So kalau price nak turun, okay. Kalau price nak turun kat sini price turun kan? Sini. Alright. So dekat sini price turun. Saya punya pen ni dia problem sikit. Alright, cancel ni. Okay, price turun, naik, turun balik. So the price dah break, nampak tak? Dia naik. Satu candle ni, 1 2 3 4 candle M1 ni dia dah pecahkan resistance. So bila dia pecahkan resistance maksudnya apa? Dia nak naik lah, nampak tak? So dekat sini kita boleh buy sekejap. Okay, yang dia buat dia naik. Nampak, ni antara confirmation lah. Okay, confirmation kita. Betul lah tu. Okay. So, dapat buy. So, satu lagi, buy ni adalah disebabkan oleh, kita tengok.
Saya clearkan balik. Buy bawah tu disebabkan oleh first kali adalah support di weekly. Korang tengok kat sini. Okay. So kalau tak nampak nak tanda dekat candlestick, dia buka line chart. So kita dapat support. Satu, kita dapat dua support. Okay. So buy. Kita buy dekat mana? Dekat sini kan. Support dia touch 1, 2, 3. Support yang ketiga touch kita buy. So bila weekly ni, dekat mana kita nak exit pula? TP kita dekat mana? So TP kita pun di weekly juga. Ni penting lah. TP kita sekitar 180, 1833. So kita tengok. Okay, dekat mana? Dekat resistance ni lah. Resistance weekly. Korang kena faham kenapa macam tu adalah sebab back to basic. Okay, kita pernah belajar before ni. Okay, kalau entry, first kali ni ilmu baru jugalah. Entry mesti sama dengan tempat kita exit. Kalau entry di H1, exit pun H1. Entry weekly. Okay. Exit pun weekly. So sama juga. Okay. Macam mana kita nak tahu TP, SL, okay? TP lah TP. Sebab kita swing tak tahu TP ni kat mana. So ini adalah SNR. Bila kata SNR, dia bentuk resistance, dia bentuk support. So dia dah touch dah kita punya support. So nak ke mana? Direction ni adalah ke atas lah. Dia nak ke resistance ni. Okay. And then kemudian kita tunggu sama ada dia nak break ataupun dia reject. Okay. So far faham tak? Saya nak buka sekejap. Faham tak? Okay. So macam mana kita nak tengok direction? Okay. So ni antara contoh lah macam mana kita nak tengok direction. Dekat mana price tu nak pergi. Right. Okay. Faham Okay. So kita tunjuk lagi contoh. Okay, tunjuk contoh lagi. Dulu. So kita tengok kat sini. Jangan kita cari contoh supaya korang lagi faham. Okay. So kita try ambil ni Kita tengok ada tak pattern rahsia kat sini. Kita cuba cari sama-sama. Tak lekat Okay. So, first kali adalah SOP yang pertama. Okay. SOP yang pertama adalah SNR. Okay, cari SNR Saya ulang balik supaya korang faham. Cari SNR di time frame daily ataupun H4. So, ni adalah shadow saja. So inilah. So, ini kan daily, alright. Ini kan dia punya resistance. So kita mark resistance ni, alright. Settle yang pertama. Okay. So bila dah dapat yang pertama, saya buat ni lah, buat line. Okay, bila dah dapat yang pertama, tunggu price masuk SNR. Okay, tunggu price masuk SNR. So kita dah mark. Okay, kita dah mark. Ada 3 kali boleh sell kat sini.
Dan katakan dekat sini pun kita mark. Kita tengok tengok entry mana yang kita dapat. Okay, kata kita mark ni lah. Kita mark SNR ni. Okay, first SNR ni. Then kita nak entry. Bila price datang balik dekat sini ataupun sini, kita nak entry. So bila price masuk je SNR ni, kita buka time frame M1 ataupun M5. Okay, M1 ataupun M5 untuk kita cari pattern rahsia. Alright. Kita tanda dulu. Okay. Okay. Sekejap kita buat satu-satu supaya korang faham. Tengok M5. Kita tengok M5 ada tak pattern rahsia yang kita belajar tadi. Mana dia sampai. Sini ke? Saya check balik. Sini. Jangan lambat sikit nak cari. Tak jumpa. Kadang MT4 ni dia tak boleh nak back ke belakang sangat. Kita slow kita buat. Right. Ni line kita tadi. So kita tengok sini lah. M15. Okay. M15. So kita try M5. So boleh tak dapat tak M5? Tak dapat. Sekejap Kita tengok M15. M15 pun boleh sebenarnya cari pattern rahsia, tapi lagi better M5 dan M1. So kita tengok lah kat sini kalau ada. Okay. Kita cuba cari kalau ada. Alright, sebab apa? First sekali adalah setiap korang kena faham lah, bila hujung shadow mesti ada punya pattern rahsia. Okay, mesti wajib ada pattern rahsia. So kita tengok kat sini ada tak pattern rahsia. Should be M5 ataupun M1. Kita akan nampak lebih clear lah. Okay. Sekejap saya cari. Okay. Okay. Kita ambil besar sikit. Okay. Ambil besar sikit. So dekat sini Dekat sini korang tengok kita ada satu support. Kita ada dua support. Sekejap. Satu, dua, tiga. Naik. Okay, so dekat sini kita take time sikit.
Dia sideways, then dia 76. So dekat sini, price ni dia telah break kita punya support yang pertama, support yang kedua. So macam saya kata tadi, kalau price nak naik atas, should be dia tak boleh break. Faham tak? Dia tak boleh break. So kalau dia nak naik, okay, ini kita cerita kalau dia nak naik. Kalau dia nak naik, dia turun di support 1 dia mesti naik. Dia turun di support 2 dia mesti naik. So ini dia break. Nampak tak? Maksudnya dia nak turun lah. So bila dia kata dia dah break, kita mark resistor yang paling atas. Kita mark lah. Dia resistor sini. Untuk kita entry bila price sampai. Okay, bila price sampai balik. So ni M15, M30. Tengok. Okay. Tengok. Nampak tak? Dekat sini kan kita mark tadi. Nampak tak zone yang kita mark tadi? Okay. Zone yang kita mark tadi. Price. Dia dah break. Nampak tak? Dia dah break. Lepas tu dia pull back balik. Dia pull back dia ambil mana? Dia ambil zone yang kita tanda tadi lah. Okay, resistance. So dekat sini penting lah. So contohnya, kenapa teknik ni penting? So korang tahu, price ni dia nak naik lagi ke? Ataupun dia dah habis naik. Bila muncul je pattern rahsia ni, tapi SOP yang pertama jangan lupa, which is di mana? Berlaku di SNR. Nampak tak? SNR. Dia mesti ada di SNR. Okay, korang kena carilah. Okay, kena cari. So, kalau tak ada confirmation ni, macam mana kita nak sell? Boleh jadi price tembus. Betul tak? So, pattern rahsia ni adalah confirmation untuk kita sell lah. So, ada soalan tak? Saudara nak tengok soalan. Ada soalan tak? Sekejap kita buka chat. Mungkin saya ambil 1 ataupun 2 soalan lagi. Lepas tu kita end lah kita punya kelas. TP dan SL macam mana? Okay, jadi saya masuk TP dengan SL. Macam mana lepas TP SL. Alright, okay. So, mostly nak tahu TP dan SL dan entry tadi kan. So, kita tengok Sebelum saya bagi tahu tentang TP dan SL, macam mana kita nak cari TP dengan SL? Sebenarnya last week ada ajar. Saya tak ingat ada ajar ke tak TP SL. Tak apa. Hari ni kita ajar. So, satu lagi contoh saya nak tunjuk dekat korang before kita masuk TP SL dan kita end lah. Kita tengok dekat kita cuba cari dekat DJ. Okay, kita cari DJ. Ada tak pattern rahsia? So dekat sini. So first kali adalah SOP yang pertama, mark SNR daily. So ni lah shadow daily. Okay, shadow daily. So first kita cari shadow daily and then SNR lah, SNR kita tandakan shadow. Kemudian yang kedua adalah kita tunggu price masuk SNR. Maksudnya price ni lah, price ni masuk balik SNR kita. Okay, fokus tengok betul-betul. Bila price dah masuk kita punya SNR, filter kita takut hilang lagi. So, sekejap saya tanda.
Right. So bila price dah masuk kita punya SNR kita, right, kita tengok di M5 ataupun M1. Okay, Kopi dapatlah kat sini. Okay, so dalam ni lah, dalam range ni. Okay, so ada tak pattern rahsia sell kita? Okay, ada tak pattern rahsia sell kita? So kita cari sama-sama situ. Okay, sekejap. Sekejap ya. Okay. Dekat M50 sebenarnya dah nampak ni. Saya tengok M5, nampak tak? Alright. So dekat sini kita nak tengok pattern rahsia kita. So first kali saya rasa okay, M5 okay. Alright. So dekat sini kita nampak yang mana price ni saya tak sell tak sell. So kat sini price okay, dekat sini ada lagi ni. Sekejap. Okay. Alright, tak apa. Kita tengok. Ni ada support kan? Ingat first SOP kita adalah SNR. SNR B1, H4, H1. Kemudian price masuk. Price masuk. So sekarang ni price dah masuk. Okay? Price dah masuk. Apa kita nak buat? So bila price dah masuk, tengoklah. Naik, naik, naik. Sini dia sideways ni. Snap turun. Okay, so kita tengok berapa yang dia dah break. First, 1, 2, 3. Okay, ada 3 support. S1, S2, S3. Okay, normally kalau kita nak sell, kalau dia nak naik, should be dia tak boleh break. Dia kena naiklah. Tapi sebaliknya dia break, betul tak? So kalau kita nak sell, kita boleh sell di resistance. Okay, ataupun okay, ni saya back test, okay, saya nampak resistance kita boleh tunggu untuk last peluang untuk kita sell lah. Bila price masuk kita boleh sell. Ataupun kalau price datang balik di S1, S2 ataupun S3 pun kita boleh sell juga. Tapi better di R lah, yang mana highest resistance lah. Okay, so kita tengok. Okay, so kita tengok yang kita mark tadi. Jangan sekejap. Okay, sini kan tadi. Then kita buka M5. Okay. Right. So ni tadi support kita. 1, 2, 3 kan. So price break. Nampak tak? Dia break dengan momentum lah. Dia dah pecahkan support kita. Dan kita apa kena buat? Kena tunggu price masuk balik. Masuk balik dekat kita punya support macam ni. Kali ni price dia tak ambil kita punya resistance. Should be kita mark sini. Betul tak? Kita mark di sini untuk kita ambil. Tapi
price dia ambil di S1, S2, S3. Dia ambil di S1 kita. Nampak tak? Still boleh lah. Okay, asalkan dia muncul dulu pattern ni. Okay, faham Dan ada satu soalan tadi, before saya tunjuk SNLTP and then kita end. Ada satu soalan yang mana pasal gold. Okay, ada yang tanya, Tok Mat ada kata buy whole crush kan? Kenapa reason dia? Okay, sebab reason dia macam saya kata tadi. Okay. Ada yang kata kan? Ada yang kata soalan tadi, kenapa buy whole crush kan? First kali adalah reason yang pertama adalah sebab support weekly. Okay, support weekly. So, bila support weekly ataupun kita dah ambil setup weekly, TP kita pun mestilah di weekly lah. Okay, itu yang pertama. And then yang kedua adalah tengok. So, yang kedua adalah dia bagi setup ataupun dia bagi pattern apa? Dia bagi pattern inverted HNS. Okay, dia ada pattern inverted HNS. Okay, dia ada bagi inverted HNS kat sini. So, kita mark lah tempat ni untuk kita entry balik. Ingat tak inverted HNS macam mana? Dekat mana kita nak entry? Once price dah break kita punya neckline ataupun resistance, price pull back, then kita entry. So inverted HNS ni adalah pertukaran daripada downtrend kepada uptrend. Okay. Alright. Okay. Oh, ada yang besar lagi, sorry tak perasan tadi. Okay. Okay. Ini baru clear. Okay, ini inverted HNS. Okay. So kita entry bila dia dah sampai kat sini. So targetnya kat mana? Kat sini lah. Okay, targetnya first breakout. Okay, tempat yang dia breakout. Alright, so breakoutnya kat mana? Boleh di sini ataupun dekat sini ataupun dekat area sini. So ni antara target lah, target kita. Okay, so SL dengan TP pula. Okay, sebelum tu faham tak? Okay, dah pukul 11 lah. Kita akan end cepat mungkin lah. Sebelum tu faham tak? Faham. Jelas, alright. Okay, so SL dengan TP. Ni saya tunjuk apa yang kita pernah belajar before ni. Cara nak set SL dengan TP. First kali adalah contoh contoh kita buy. Okay, kita buy. Then alright. Katakan kita buy. So TP kita dekat mana? TP kita adalah tempat yang breakout. Okay, sebab apa? Sebab if price naik, dia akan turun. Okay, ataupun kalau dia break yang first support ni, kita ambil lah second support as TP, TP2, TP1, TP2. Faham tak? Sebab tu kita letak TP dekat situ. So maksudnya sebelum dia turun, at least dia hit TP kita dulu. Ataupun kalau dia berjaya break S1, S2 kita pun dekat TP2 pun dekat S2. So, SL-nya kat mana? SL-nya biasa kita akan tengok support kita previous ni ada support lagi tak?
So biasanya kita letak dalam 30 pips, 40 pips. Okay, kalau gold mungkin besar lagi lah SL kita. Okay, daripada support. So kita tengok dekat chart. Tengok dekat chart. Sebagai contoh, okay, ni. Which one lah. Okay. Okay. Okay, first, contoh kita buy. Katakan kita buy. So, sini ada breakout, sini ada breakout, sini ada. So, kalau kita buy kat sini, okay, katakan, kita nak ambil first kat mana TP kita? Sini boleh ambil. First TP. Then second kat mana? Dekat sini. TP 2. Then, TP 3. Okay, faham Kalau saya tak buy. Sebab, macam saya kata tadi, ni support, if the break, dia akan pull back. So, inilah tempat untuk TP kita. Then, so SL pula adalah, kita tengok. Sini support kan? Previous supportnya, ada lagi tak? So, kalau next support bawah lagi, maksudnya jauh lagi, so kita tak payah letak SL besar-besar sangat. Okay? At least dalam 30-40 pips dah okay. Daripada last zone support. Sebab kalau dia dah break, kan, kalau betul dia nak turun, dia akan cari next support lah. Okay? So SL better pada last support, bukan di support. Okay? Ada yang salah faham, yang mana dia letak SL kat mana tau? Dia letak SL kat sini. Okay, katakan. Sekejap. Okay. Price break, pull back. Ada kita entry kan? Dia letak SL betul-betul di support. Memang kena lah kan? Kita kena letak bawah support. Sebab price sini tempat kita entry lagi. Boleh jadi price datang dan dia terbang. Okay, so far faham tak? Kalau faham, kita stop lah kita punya kelas pada malam ni. Kita akan sambung next week pula. Okay, faham tak? So, apa yang korang kena buat adalah korang kena practice lah. Okay, korang kena practice lagi teknik rahsia tu. Dan untuk SL dan TP pun korang kena faham juga. Kena practice juga. Boleh korang nampak? Alright, Alhamdulillah. So, saya nak tanya macam mana malam ni punya kelas. Best ke tak? Okay, best ke tak malam ni punya kelas? So, saya nak yang join pada malam ni, next week, jangan lupa join lagi. Okay, sebab kita punya kelas ni dia bersambung tau. So, bila korang dah terlepas, okay, bila korang dah terlepas, rugilah sebab korang takkan faham. Next. Okay. So sebelum saya end, korang jangan keluar lagi, saya nak announce pemenang. Okay, pemenang komen bertuah. Alright, pemenang komen bertuah. Sekejap. Ada 5 pemenang Right. Pemenang yang pertama. Okay, pemenang yang pertama adalah Zulfahmi FZ. Okay, tahniah Zulfahmi. Yang kedua adalah Syabibot. Okay. Yang ketiga adalah Ali Sal. Yang keempat Nasrun Asyik. Dan yang kelima adalah Khairunas. Okay, Khairunas Anas. So mungkin ada yang tertanya kan, macam mana ni Tok Mat amanahkan saya lah. Okay, Tok Mat amanahkan saya untuk sampaikan kepada korang macam mana Tok Mat pilih. Okay, Tok Mat pilih ni berdasarkan siapa yang komen and share posting Tok Mat. So mungkin
Lepas ni kalau korang nak menang, make sure korang jangan lupa share lah. Okay, posting FB. And then jangan lupa juga tengok video, okay, dalam private education. Okay, Tok Mat dah buat dah kat situ. Okay, so korang boleh tengok balik. Okay, tengok balik di private education, semua ada. Alright, so itu saja untuk malam ni. Okay, so saya buka komen lah. Okay, so thank you semua. So saya harap korang dapat something lah. Okay, malam ni. Maaf sebab kita start agak lambat tadi. Should be kita start dalam pukul 9. Okay, tapi kita start lambat sikit. Kita jumpa next week insyaAllah dengan ilmu yang baru. Dan saya harap knowledge yang korang dapat pada malam ni korang sama-sama manfaatkan lah. Sebab Tok Mat dah sampaikan kepada saya, Tok Mat dah amanahkan saya untuk sampaikan kepada korang. Okay, tujuannya adalah untuk korang faham dan korang apply. Sebab kita tak naklah trade sekadar tengok signal saja. Kita kena faham. Okay, kena faham reason kita entry. Alright. Okay, terima kasih semua yang stay sampai habis. Mantap lah korang. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa next week. Okay.